Salam sejahtera. Dunia sukan antarabangsa dikejutkan dengan satu lagi skandal penggunaan bahan terlarang membabitkan atlet ternama. Terbaru, bintang tenis Rusia Maria Sharapova tampil membuat pengakuan bahawa dia gagal dalam ujian doping yang dilakukan pada terbuka Australia Januari lalu. Ujian mendapati Sharapova positif menggunakan bahan terlarang jenis meldonium. I wanted to let you know that a few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test at the Australian Open. I did fail the test and I take full responsibility for it. Sambil memohon maaf kepada peminat tenis antarabangsa, Sharapova, 28 tahun, mendakwa ia bukan disengajakan. Sharapova memaklumkan dia mengambil bahan Mildronate sejak 10 tahun lalu bagi mengatasi masalah kesihatannya. Bagaimanapun, juara 5 kali Grand Slam ini tidak mengetahui bahawa bahan berkenaan telah dilarang agensi anti-doping dunia tahun ini di bawah label meldonium. Sehingga kini Persatuan Tenis Wanita WTA masih belum memaklumkan bentuk hukuman yang akan dikenakan ke atas pemain ranking ke-7 dunia itu. I know that with this I face consequences and I don't want to end my career this way, and I really hope that I will be given another chance to play this game. And I know many of you thought that I would be retiring today and announcing my retirement, but if I was ever going to announce my retirement, it would probably not be in a downtown Los Angeles hotel with fairly ugly carpet. Pelumba basikal trek negara Azizul Hasni Awang menyifatkan Sukan Olimpik di Brazil tahun ini masa terbaik buatnya memenangi pingat yang disasarkan. Faktor pengalaman menjadi sandaran utama selain keadaan dirinya yang kian bersedia mengharungi ujian sebenar di Rio de Janeiro Ogos nanti. Kejayaan pingat gangsa acara Kirin dalam kejuaraan kemarin memberi lebih keyakinan buat Azizul Hasni mengejar pingat di Sukan Olimpik Ogos depan. Ditambah ia penyertaan ketiga Azizul dalam tamasya terbesar dunia selepas Beijing 2008 dan London 2012. 2016 ni bagi saya this is the time lah. Dari segi maturity memang dah di tahap yang terbaik. Skill wise pun memang yang di tahap yang terbaik. And then saya boleh cakap ialah late 28 years old, Olimpik ketiga, edisi yang ketiga kan. Biarpun gagal layak dalam acara pecut, Azizul melihatnya dari sudut positif, memberikannya lebih tumpuan kepada saingan Kirin. Malah strategi tambahan skuad negara selepas ini turut mengintai corak perlumbaan jago-jago lain seperti pemenang emas di kejuaraan dunia di London, Joachim Ehlers dan François Purvis dari Jerman. Selain sentiasa memastikan dirinya berada dalam keadaan terbaik semasa fasa latihan terakhir dijadual di Portugal Mei nanti. Sementara itu, seorang lagi wakil negara bertanding dalam acara trek di Brazil nanti, Fatihah Mustafa, dalam kategori pecut wanita. Cuma dia mengakui perlu bangkit dari kecederaan belakang yang menjejaskan prestasi selain mengembalikan tumpuannya yang terjejas memikirkan masalah kesihatan bapanya Mustafa Qasim dirawat di Terengganu akibat sakit buah pinggang. Itu salah satu inspire saya untuk berjaya lah, walaupun saya terlalu banyak fikir pasal dia, tapi benda ni yang buatkan saya akan teruskan perjuangan. Fatihah, Azizul Hasni dan jurulatih John Besley tiba di tanah air pagi tadi dari kejuaraan dunia di London disambut penaja skuad basikal trek Yayasan Sime Darby. Mereka pulang bagi tempoh rehat seketika sebelum kembali menyambung fasa latihan intensif di Melbourne dan Perth selepas ini. Turut kembali ke tanah air selepas mencatat kejayaan membanggakan pada kejohanan dunia, pelumba go-kart cilik negara Putra Adam Halim Muazzam. Putra Adam meraih tempat ketiga pada perlumbaan siri Masters Dunia WSK yang berlangsung di Itali. Putra Adam yang berusia 10 tahun adalah pelumba Asia pertama dan termuda merekodkan kejayaan menduduki tempat ketiga pada siri Masters WSK di litar antarabangsa Laghi Kart di Branduzzo, Itali Ahad lalu. Mewakili Gamoto Racing Team, Putra Adam mencatat kepantasan 9 minit 25.705 saat, hanya dibezakan 1.469 saat di belakang juara Francesco Pizzi. Lebih membanggakan, pelumba berbakat dari Selangor ini juga merekodkan masa terpantas pada pusingan ke-6 perlumbaan itu. I really felt
I couldn't believe it because it was unexpected. The target on that race was top 5, and I started 9th, and I thought I was going to finish 5th or 4th, but then I got 3rd. To compare with the European drivers, for sure we are losing a little bit on experience on racecraft, but we are getting there. We are getting there. Step by step, we are improving. Every time we go out to the track, we are improving. Putra Adam akan meneruskan cabaran pada kejohanan Seri Masters WTA yang dijalansung 18 hingga 20 Mac di Venice, Itali. Kesaingan lumba basikal jelajah Paris-Nice di Perancis. Pelumba peringkat pertama dikuasai pelumba tuan rumah Arnaud Démé. Arnaud Démé yang sudah lama kemarau kejuaraan antarabangsa sejak memenangi kejohanan kebangsaan Perancis 2 tahun lalu antara pelumba yang mencabar dari awal saingan perlumbaan sejauh 198 km ini. Menuju penamat di Vendôme, Démé dicabar sengit 2 pelumba, Ben Swift dan Nasir Buhani. Bagaimanapun Démé membuktikan keunggulan pada henjutan terakhir untuk pertama melintasi garisan penamat. Bagaimanapun, jersey kuning keseluruhan masih milik pemenang peringkat pro Michael Matthews dari Australia. Dengan itu, sekian sukan buat waktu ini. Saya Fazil Muhammad Rais. Teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat.